Mempersemakan. Dinamakan Perang Uhud kerana tempat terjadinya pertempuran ini terletak di Bukit Uhud yang memiliki ketinggian 1000 kaki dari permukaan tanah. Perang Uhud adalah perang kedua yang terjadi antara kaum Muslim di Madinah dengan kaum kafir Quraisy yang berlangsung pada tahun 3 Hijrah. Kaum Muslim dipimpin oleh Rasulullah manakala kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Punca terjadinya Perang Uhud adalah faktor kekalahan kaum kafir Quraisy dalam Perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijrah. Kaum musyrikin Mekah telah mengumpulkan tenteranya dari kota Mekah dan luar kota Mekah untuk menghadapi tentera Islam sehingga mencapai jumlahnya 3,000 orang. Mereka bertolak dari kota Mekah pada 25 Ramadan tahun 2 Hijrah menuju ke utara dan sampai di Uhud pada 5 Syawal tahun ke-3 Hijrah. Nabi Muhammad SAW juga telah membahagikan tenteranya kepada 3 pasukan, iaitu kumpulan yang pertama diketuai oleh pasukan Muhajirin iaitu Mus'ab bin Umar Al-Abdari. Pasukan kedua diketuai oleh Asyad bin Hudayr dari puak Aus dan ketiga pasukan dari puak Khazraj iaitu Al-Khubab bin Al-Munzir. Mereka bertemu dan bertempur dengan kaum musyrikin Mekah di kawasan Bukit Uhud pada hari Sabtu 7 Syawal tahun ke-3 Hijrah. Peperangan Uhud pada ketika itu, Nabi SAW memberikan pedangnya kepada salah seorang sahabat, iaitu yang bernama Abu Dujanah untuk memerangi musuh. Kaum wanita memainkan peranan apabila turut serta bersama kaum musyrikin sehingga kaum lelaki mereka sentiasa bersemangat dan tidak lari daripada peperangan. Kesilapan pasukan pemanah muslimin, tentera berkuda musyrikin di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid telah cuba menyerang kaum muslimin dari belakang, tetapi ia dapat dipatahkan oleh pasukan pemanah yang berada di atas bukit. Pembunuhan beberapa tokoh Quraisy oleh kelompok tentera muslimin yang dipimpin Saidina Ali iaitu Amru bin Abdullah Al-Jumahi dan Syaibah bin Malik. Di akhir peperangan Uhud, Rasulullah SAW bersama kaum muslimin naik ke bukit dan diekori kaum musyrikin yang lain. Di dalam Perang Uhud ini, seramai kira-kira 70 orang Islam telah gugur syahid. Tentera muslimin telah menemukan beberapa mayat yang gugur syahid seperti Sa'ad bin Mu'az yang merupakan seorang sahabat Ansar yang banyak berjasa dalam Islam. Selain itu, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang merupakan bapa saudara Nabi Muhammad SAW juga telah gugur syahid di dalam pertempuran ini. Beliau telah mati dibunuh oleh seorang hamba yang bernama Wahsy, iaitu orang upahan seorang isteri kaum musyrikin yang bernama Hindun binti Uzbah. Sayyidina Hamzah dibunuh dengan dibaling lembing ke arahnya, lalu lembing tersebut terkena pada tulang rusuk Sayyidina Hamzah. Kemudian selepas peperangan tamat, Hindun telah meretap hati Sayyidina Hamzah lalu mengunyahnya dan diluahkan semula. Jenazah Sayyidina Hamzah disolatkan sebanyak 70 kali dan beliau dimakamkan bersama Abdullah bin Jahsy iaitu sepupu Nabi Muhammad SAW di lokasi yang terpisah dengan para syahadat yang lain. Iktibar daripada peperangan adalah yang pertama, menjauhi sifat tamak. Tamak kepada harta rampasan perang dan lain-lain kehabuan kebendaan akan membawa kepada kegagalan dan kekalahan. Iktibar yang kedua, kebijaksanaan dalam mengatur strategi. Nabi Muhammad telah menyusun strategi dengan membahagikan tentera kepada 3 pasukan. Kehebatan Rasulullah dalam mengatur strategi dalam peperangan memberi gambaran jelas kepada kita semua yang mana tugas Nabi bukan hanya untuk menyampaikan dakwah tetapi meliputi aspek pemerintahan. Iktibar yang ketiga, patuh kepada arahan pemimpin. Tentera bawahan dan penyokong dakwah tidak boleh melanggar arahan pemimpin yang tegas lagi berpandangan jauh dalam sesuatu perkara yang diputuskan oleh beliau. Secara kesimpulannya, menelusuri sejarah peperangan Uhud yang berlaku pada bulan Syawal ini memperlihatkan begitu banyak iktibar dan ibrah yang dapat kita ambil dan dijadikan pengajaran.